Okey, kita akan cuba lihat kepada soalan yang pertama bahagian A. Okey. Raja satu menunjukkan harga bagi 3 jenama jam loceng yang dijual di sebuah kedai. Okey, there are 3 brands kita ada sini brand P, brand Q and brand R. Okey, but kita ada apa dekat sini? Janggal lah saya minta cakap bahasa Melayu cakap bahasa Inggeris ni. Okey. Jadi apa yang kita ada dekat sini? Ketiga-tiga harga diberikan. Brand P dia bagi dalam asas 6. RM33 with base 6. Brand Q apa tu? Asas 3. Manakala brand R tak ada asas. Asas 10. Ni asas 10. Normal selalunya kita kata asas 10. Jangan kata asas kosong nanti orang tanya cikgu mana ngajar kau. Okey. So kita nak buat apa di sini? Susun. Okey, susun jenama bukan harga. Okey, bukan dia punya harga. Okey, kita nak susun jenama. Maksudnya awak kena ambil sampai QR tersebut. Okey, mengikut harga secara tertib menurun. Okey, perkara pertama kita perlu buat apa dulu kelas? Tukarkan RM33 tu daripada asas 6 kepada asas yang sama, asas 10. Jadi 33 tu kalau saya nak tukarkan kepada asas 10 macam mana? 3. Jadi kita akan ambil berapa? 0 dengan 1. Maksudnya di sini apa? 3 didarab dengan 6 kuasa 1 tambah dengan 3 didarab 6 kuasa 0. Kenapa 6? Sebab kita guna asas 6. Carilah. 3 darab 6, 18 tambah dengan 3 darab 6 kuasa 0 berapa? 1. Jadi 18 tambah dengan 3 dapat berapa? 21 ringgit. Okey. Next. 1001. Yang ini guna asas 3. Jadi 0, 1, 2, 3. Maka awak akan dapat apa? 1 darab dengan 3 kuasa 3 tambah 0 darab 3 kuasa 2 tambah 0 darab 3 kuasa 1 tambah 1 darab 3 kuasa 0. Berapa? 28. Yang satu lagi itu kita dah ada. Okey, yang ini brand P, brand Q dan juga brand R kita dah ada dekat sini adalah RM25. Jadi kalau kita nak cari tertib menurun, yang mana dulu? Yang besar. Ya, kita akan dapat jawapan dia Q, R dan juga T. Siapa betul? Tiklah sendiri. Saya tak adalah nak tikkan. Siapa yang ada masalah? Tulislah balik. Okey. Okey, di sini dia punya 2 markah diberikan ya. 2 markah diberikan. Salah satu daripada P dengan Q tu, kalau kamu betul dua-dua, tak adalah dapat 2 markah ya. Dia tengok salah satu. Okey. Kerja dan juga nilai. So 2 markah sahaja diberikan. Okey, kita teruskan dengan soalan yang kedua. Okey. Yang ini tolong beri perhatian. Apa yang kamu kena tengok? Dia kata apa? Anda tidak dibenarkan. You are not allowed. Kau tak marah cakap dia.
Okey, tak boleh guna apa? Matrix. Memang kami tak suka matrix, cikgu. Okey. So, kita ada apa di sini? Raja 2.1 menunjukkan kesesakan lalu lintas di Bandar Melati. Okey. Datuk Bandar bercadang untuk membina jejambat merentasi dua jalan raya tersebut untuk mengurangkan kadar kesesakan lalu lintas. Raja 2.2 menunjukkan pelan jejambat yang ini di mana? Ada mana pula dah dibina. Mana jejambat tu? Ni Okey. Soalan dia, hitung nilai P dan nilai Q. Oh, sudah. Tak tahu. Mana nak cari P dengan Q, cikgu? Kena cari. Memanglah kena cari. Perkara pertama, apa yang kita ada pada road 1 and road 2? Selari. Selari. Nampak tak selari? Ni So, bila kita ada dua garisan selari dan kita ada satu garisan, jejambat tu garisan yang memotong garisan selari tersebut, apa kita ada? Kita boleh dapati bahawa sudut yang bertentangan adalah sama. So, perkara pertama, awak kena tulis dahulu apa? 2P sama dengan 3Q. Itu bertentangan. Tingkatan 2 ni. Bab tingkatan 2. Tingkatan 2 satu. Antara 2 lah. Seterusnya, apa lagi yang kita ada? Bila kita ada dua garisan selari, kita ada apa di sini? Antara P dengan 3Q di sini. Apa boleh saya katakan? Sudut pedalaman, interior angle. Apa maksudnya? Kedua-dua tu, sudut P ditambah dengan sudut 3Q, kita akan dapat berapa? 180 darjah. Interior angle. Jadi kita dapat interior. Yang tadi tu kita dapat sudut bertentangan. So, dua tu. Bila kita ada 2P sama dengan 3Q persamaan pertama, 2P tambah 3Q sama dengan 180 persamaan kedua, awak ada 3 cara untuk menyelesaikan persamaan linear. Apa dia? Perkara pertama, boleh guna graf. Of course, awak takkan guna. Kaedah kedua, boleh guna apa? Substitution, penggantian. Kaedah ketiga, awak boleh guna elimination, penghapusan. Pilih salah satu lah. Okay? So, kalau tengok dekat sini, apa awak nak guna? Nak hapus? Awak nak hapus apa? Nak hapus P? Boleh ke nak hapus dia? Jap. Okey. Saya guna salah satu kaedah. Saya guna kaedah penggantian. Ada orang kata nak penghapusan sekejap. Saya guna dulu penggantian. Okey, kaedah penggantian maksudnya substitution. Penggantian Okey. Yang mana saya nak gantikan? Okey, dari persamaan 2, saya akan alihkan 3Q ke sebelah. P sama dengan 180 tolak 3Q. Ini persamaan 3 saya. Lepas saya dah buat begitu, kan kita kata kita nak substitute, penggantian. Maksudnya dari persamaan 3, saya akan masuk dalam persamaan 1. 3, masukkan subs dalam persamaan 1. Kalau tengok dekat sana, kita ada apa? 2. P tu semua ni lah. Yes. Semua ni masukkan.
So gantikan dia, letak saja kurungan 180 tolak 3Q. Sama dengan salin saja persamaan pertama 3Q. Boleh? Nampak tak dah hilang apa? P kita nampak. Okey. P dah hilang. So apa kita nak buat seterusnya? Darab ke dalam. 2 darab 180, 360. 2 darab negatif 3, negatif 6Q sama dengan 3Q. Apa saya nak buat? Pindahkan negatif 6Q ini ke sebelah akan jadi tambah. So 3 tambah 6 dapat berapa? 9Q sama dengan 360 seterusnya. Saya nak cari apa? Nak cari Q, bawa 9 pergi sebelah, bahagikan dia. Jadi awak akan dapat 360 bahagi 9 berapa? 40 darjah. 40 darjah. Datang tiba-tiba darjah. Okey. 40 untuk Q. Boleh saya cari untuk P sekarang? Ganti dalam mana? Subs dalam 3 lah. Nampak tak 3? Samaan 3 tu kan kita nak cari P kan? So, awak akan dapat P sama dengan 180 tolak 3. Q berapa? 40. Gantikan dia. So, 3 darab 4, 120. 180 tolak 120. 60. Itulah nilai P kita. Selesai. Paling penting apa? Persamaan tersebut. Persamaan tu dulu. Tak dapat persamaan tu, tak bolehlah nak buat. Berapa markah dia bagi ni? 5 markah. Markah pertama, of course, persamaan ni. 1, 2. Markah ketiga dan keempat, okey. Kalau di sini saya ambil untuk persamaan ketiga ni, kita gantikan dalam persamaan satu ni, satu markah. Markah yang keempat dan markah kelima adalah kita dapat nilai P dan nilai Q. So jumlah semua 5 markah. Sejuk lah. Tolong siapa-siapa pergi tolong tutup nombor 1. Korang tengok belakang. Belakang tengok belakang. Lagi tak ada siapa. Rongga lah. Kat mana bilik? Tu biliknya tu. Apa nama? Apa bilik tu? Bilik server. Masuk. Bagi salam. Terus saja. Kak. Belah kiri. Yang sana store. Ujung kali. Sebelah kanan. Ada nombor 1, tolong tutup jadi butang merah. Mana dia? Nombor 1, butang merah. Okey. Butang 2 biar. Sekejap lagi tak bernama gitu. Okey. Boleh saya teruskan? Okey. Next. Soalan yang ketiga. Okey. Raja 3 menunjukkan kerataan rentas sebuah rumah. Apa? Okey. Diberi panjang dinding adalah 3 meter melebihi 2 kali lebarnya. Ni yang tadi kawan awak dia ada tanya saya, cikgu mana panjang mana lebar. Okey. So panjang dinding melebihi 2 kali lebarnya. Luas kawasan berlorek ialah 154 meter persegi. Hitung panjang dalam meter dinding itu. Okey. Perkara pertama saya nak cari apa dulu? Kelas. Ya. Cari dia punya lebar. Mana lebar kita? Bawah lah lebar lah kan? Okey. So, panjang dinding maksudnya X.
Nah, itu panjang. So, 3 meter melebihi 2 kali lebarnya. Apa kita dapat di situ? 6 meter? Mana ada? Kita tak tahu. Okey, panjang dia dekat sini kelas. Ni panjang. Ini panjang lah. Betul tak? So, maksudnya ini adalah kita punya lebar. Ni. 3 meter melebihi 2 kali lebar. 2 kali lebar maksudnya 2x. Betul tak? Betul tak? So, 2x kita ada dekat sini. Lepas tu dia kata pula 3 meter melebihi 2 kali lebar. Apa maksud dia? 2 meter melebihi 3 kali lebar. 3 meter melebihi. More than. 3 meter more than. Kalau more maksudnya kena buat apa? Tambah. Maksudnya untuk kita punya panjang ni, kamu akan dapat 2x tambah 3. Inilah kamu punya, ini panjang. Ini panjang dia. Faham tak? Faham tak? Kan? 3 meter melebihi 2 kali lebarnya. 2 kali lebar maksudnya lebar adalah x. 2 kali, so twice the height. Ni. Awak tengok bahasa Inggeris dia baru betul lah. Bahasa Inggeris baru betul. The height. Bukan lebar sepatutnya. Maksudnya tinggi. Dia translate salah ni. Tu dia. Bila saya kata soalan translate salah, betul lah, patutlah saya salah. Okey. Ni dia bagi tahu dekat sini 3 meter more than twice the height of the wall. So we know that this one will be our height lah. Kan? Okey. Apa dia bagi tahu yang seterusnya? Luas kawasan berlorek. Maksudnya tak termasuk bumbung Itu adalah kita punya kawasan dinding saja Okey, luas. Luas macam mana nak cari luas? Panjang darat lebar lah sekarang Bukan panjang darat tinggi dah Tadi kau cakap tinggi. Okey, panjang darat lebar, betul tak? Okey. So, dia bagi tahu luas kawasan berlorek sahaja. Maksudnya tak termasuk apa kelas? Pintu ni. So, untuk kita nak cari luas kawasan berlorek, okey, area of our shaded ni, area ataupun luas of shaded. Okey, kita akan ambil apa? Luas bagi kita punya apa? Ni, luas apa ni? Luas dinding. Luas dinding, betul tak? Area of our wall. Kita akan tolak dengan apa? Area of our door. Betul tak? Pintu tu. Jadi, apa saya nak dapat dekat sini? So, area of shaded, kamu akan dapat 154. Betul tak? Sama dengan area of wall. Mana area of wall? Panjang darat lebar kan? So, kita dapat dekat sana 2x tambah 3 didarabkan dengan x. Betul tak? Faham? Panjang darat lebar. Okay? Then, minus dengan apa? Area of a door. Maksudnya luas bagi kita punya pintu. Mana nak cari luas pintu? X tolak 4 ni didarab dengan X tolak 2. Faham tak kelas?
Okay, so kita akan ada dua sini Ini kita cari luas bagi dinding. Yang ini kita cari luas bagi pintu. So apa nak buat ni? Jangan darab keluar, darab masuk. Okey, kembangkan dia So macam mana nak kembangkan dia? 2x darab dengan x, 2x kuasa 2, 3 darab x dapat 3x. Tolak. Okey, yang ini hati-hati Yang bahagian sini. Saya suka buat kurungan dulu. Sebab kalau awak letak tolak di depan ni, okey, tanpa kurungan nanti awak akan ada kesilapan. Sebab dia akan jadi tambah jadi tolak, tolak jadi tambah sekejap lagi. Okey, so saya letak dahulu tolak, saya letak dahulu kurungan. Okay, so this one kita akan buat apa? Kembangkan. X darab x, x kuasa 2, x darab negatif 2, negatif 2x, negatif 4x dan juga tambah 8. Ini saya suka buat kurungan dulu. Jangan kelang kabut. Kan dia nak kerja apa-apa pun. Okay, baru saya selesaikan bahagian dalam dulu dalam kurungan dulu. Ni, dalam kurungan ni. Kita selesai dulu. Yang mana boleh selesai? Negatif 2x dengan negatif 4x. Betul tak? Okey, jadi salin dulu. 154 sama dengan 2x kuasa 2 tambah 3x. Okey. So, kita nak keluarkan daripada kurungan. Positif dengan negatif. Negatif x kuasa 2. Negatif 6x akan jadi dengan negatif positif 6x. Faham tak? Negatif dengan positif akan jadi negatif 8. Itu saya kata hati-hati. Boleh kelas? Boleh kelas? Okey, next. Apa kita nak buat? Cari yang sama kan? 2x kuasa 2 dengan negatif x kuasa 2. Tinggal apa? Tinggal x kuasa 2 je lah. So, 154 sama dengan x kuasa 2. Betul? Okey, seterusnya. 3x tambah dengan 6x. Jadi apa? 9x. Yang belakang tu negatif 8 lah. Betul tak? Seterusnya. Nak buat apa? Bawa 154 pergi ke sebelah kanan. Sebab apa? Sebab kita nak jadikan dia persamaan kuadratik. 154 tolak kita akan dapat negatif kan? So negatif 8 dengan negatif 154 dapat berapa? Guna kalkulator. X kuasa 2 tambah 9x, kamu akan dapat negatif 162 sama dengan 0. Soalan dia apa? Saya tak baca soalan dia. Oh, kita nak cari panjang dinding. Okey, kejap lagi kita kena cari X dulu lah kan? So, macam mana nak cari X ni? Kalkulator. Keluarkan kalkulator. Ingat lagi tak? Allahai. Okey. So, yang ni saya dapat kalkulator yang macam orang yang lainnya. Mana nak ambil Mana ni? Complex base matrix. Selalu saya pakai kalkulator saya yang tu. Equation ni. Ni So tekan A kan. Okay, so this one poly kan. Dua lagi. Masukkan apa? 1. Pergi sebelah. Sama dengan Yang ni berapa? 9. Sama dengan negatif 162. Tekan sama dengan Okey, X19
X2 negatif 18. Nampak sangat jawapan dia? X1 kita tu 9. X kedua negatif 18. Itu letak bawah. Naikkan ke atas. X tolak 9. X tambah 18 sama dengan 0. So yang ini kita boleh buat apa? Ignore. Abaikan. Mana boleh? Panjang kita ataupun X kita negatif 18. So kita akan ambil kita punya panjang ni. Ambil balik mana? 2X tambah 3 tadi kan? So 2X kita 9 tambah 3. Maksudnya panjang kita dapat berapa? 18 tambah 3, 21 meter. Inilah jawapan yang kita dapatkan. So perkara pertama paling penting di sini adalah bagaimana awak nak dapatkan apa dulu? Tuh, panjang tu. Daripada ayat. Daripada ayat kita tukarkan dalam bentuk ayat matematik. Maksudnya yang tu nak dapat 2x tambah 3 tu. Itu saja. Okey, 4 markah. 4 markah. Kat mana dapat 4 markah ni? Nampak macam 5 markah boleh dapat ni. Okey, 4 markah ni salah satu awak cari. Kalau awak cari berasingan, kalau cari sama macam tu, semua ni dapat 1 markah. Okey. Awak dapat persamaan kuadratik 1 markah. Awak dapat pemfaktoran 1 markah dan nilai akhir awak dapat 1 markah. Okey. Boleh kelas? Okey, saya teruskan lagi dengan soalan yang seterusnya, soalan nombor 4. Okey. Raja 4 di ruang jawapan menunjukkan sebuah rhombus PQRS dilukis pada grid sisi 4 sama bersisi 1 unit. X, Y ialah titik-titik yang bergerak dalam rajah itu. Bab apa ni? Bab apa ni? Locus. Tingkatan 3. Okey. Macam mana tahu cikgu? Tu dia dah tulis dah tu. Lukis, draw the locus of point X which moves such that it is always equidistant from line PS and line QR. Before that, berapa banyak locus awak kena tahu? Locus ada berapa? Cikgu, apa tu locus? Cepat. Bukan nak jawab soalan ni saja. Kita nak tahu apa tu locus tu. Tak ingat? Okey. Untuk locus, izinkan saya terangkan sedikit. Locus. Kita ada 4 bentuk locus. Yang pertama adalah apabila kita ada locus daripada satu titik. 1 point. Bila kita ada 1 point, okey, locus yang terbentuk adalah apa? Bulatan. Ini locus kita ni. Locus satu titik. Jika kita ada 2 titik. Contoh 2 titik ni, okey. Bukan garisan tapi saya akan dapatkan locus kita di mana dia akan membahagikan jarak di antara 2 titik tersebut di tengah-tengah ni. Locus dia akan berada di tengah-tengah ni. Ini locus dia. Di mana jarak sama antara 2 titik tersebut. Yang biru tu bukan garisan dia adalah jarak di antara 2 titik. 2 point. 1 point circle. 2 point you akan dapat perpendicular. Okey, perpendicular. Okey. Next kamu akan dapat satu garisan. Locus untuk garisan. Contoh saya dapat garisan AB di sini.
Okey, mana lokus dia? Lokus yang kita akan dapat adalah dia bergerak di atas dan di bawah, selari. Di mana jarak yang kita dapat di sini adalah sama. Okey, kita akan dapat perpendikular juga kalau kita nak bina. Okey, so kita akan dapat dua lokus di sini, kiri dan kanan atau atas dan bawah, bergantung pada kita punya garisan. Okey, satu garisan A, B. Jadi satu titik, dua titik, satu garisan, dan lokus yang keempat adalah apa? Dua garisan yang bersilang. Contoh saya ada A, B dan juga C, D. Macam ni. Two intersecting lines. Two intersecting lines. Dua garisan yang bersilang. So, mana lokus kita akan dapat? Lokus dia akan kita sebut sebagai apa? Perpendicular bisector. Pembahagi kita punya sudut. Maksudnya lokus akan berada tengah-tengah sini. Contoh, kalau A dengan C tu sudut dia adalah 60 darjah. Jadi lokus kita akan bahagikan menjadi 30. Contoh. Boleh? Okey. Sama juga di sini. Lokus tengah-tengah, sini pun dan sini. So dia akan jadi lokus pembahagi sudut. Boleh kelas? So 4 jenis lokus. 4 jenis lokus. Okey. Boleh saya teruskan dengan soalan kita? Okey, mari kita tengok. Sekarang dia suruh kita lukis yang pertama. Lokus bagi titik X yang sentiasa berjarak sama. Okey, yang ini kita ada dua garisan. Garis PS dengan garis QR. Mari kita tengok. Mana PS? Ni PS kita. Satu lagi apa? QR di sini. Okey. Bila kita ada dua garisan. Tadi saya ada satu garisan saja. Kita ada dua garisan selari, atas dengan bawah dia kan? Kalau dua garisan, di mana lokus kita? Yes, dia sama konsep dia macam ni. Kalau dia dah jadi dua garisan, so contoh A, B, C, D, lokus dekat mana? Tengah-tengah pula. Di antara kedua-dua tu jarak mesti sama. So kalau awak tengok dekat sini, mana lokus X kita? Tengah-tengah. Kira lah. Kira berapa jarak dia tu? Jumlah daripada PS dengan QR 6 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 3 kotak, 1, 2, 3. Sini 1, 2, 3 sini. Ambil pembaris, garis dan label. Okey, 3 lah kan? Betul tak? Okey. Jadi garis saja ni. Dan label sebagai lokus. Lokus apa? X. Itulah lokus X awak. 3 kotak dia berada di tengah. Boleh kelas? Boleh kelas? Okey. B. Mari kita tengok B pula. Dia kata apa? Lokus bagi titik Y yang sentiasa berjarak sama. Kita ada dua titik. Titik P, titik R. Dua titik. Tadi baru kita buat. Dua titik apa? Dua titik apa? Ni? Dia tengah-tengah. Betul tak? Okey. So, mana titik kita? P dengan R. Mana P? Sini, kiri. Mana R? Kanan. So, kalau dua titik tu, tengah-tengah dekat mana? Q dengan S ni. Tengah-tengah lah kan ni? Ya. So, buat apa? Gariskan dia.
Okey, dan jangan lupa label apa? Locus Y kan? X dengan Y. Okey, soalan C. Dia kata apa? Tandakan X persilangan antara X dengan Y. Ada berapa persilangan dia? Satu saja. Satu je tengah-tengah ni. Persilangan dia satu saja. So dapat tiga markah. Lukis locus X satu markah. Lukis locus Y satu markah. Lukis persilangan dapat satu markah. 3 markah diberikan bagi locus ini. Soalan locus. Boleh kelas? Boleh. Okey. Kita teruskan lagi dengan soalan yang kelima. Okey, apa kita ada dekat sini? Insurans kebakaran. Baru je terbakar Jekyll. Nak raya macam mana kami cikgu? Okey. Pagi tadi terbakar pula. Jekyll. Terbakar pula tadi. Pukul 1 pagi, 2 pagi tadi. Tak apa. Hentikan spekulasi. Raya tetap raya. Okey. Encik Fazli, nasib baik bukan Faizal Okey, telah membeli insurans kebakaran untuk rumahnya. Jadual 1 menunjukkan maklumat berkenaan insurans kebakaran yang diambil oleh beliau. Okey. Nilai boleh insurans RM380,000, ko-insurans 80% daripada nilai boleh insurans. 80%. Deductible. Apa maksud deductible? Apa maksud deductible? Kau baru nak mencari diskaun. Bila kita claim, automatik dia akan tolak 6,000 bila claim. Okey, deductible. Diskaun untuk orang insurans lah, bukan diskaun untuk kita. Maksudnya dapat lebih ke kurang? Kurang 8,000, 6,000 ni. Okey. Soalan kita yang pertama, hitung jumlah insurans yang harus diambil oleh Encik Fazli. Adakah kita nak ambil 380,000 kelas? Nak ambil berapa? Co-insurans. Maksudnya kita Allahu Akbar. Hello. Ya, bercakap. Ya, dekat pejabat. Masalah internet dekat pejabat. Boleh. Pergi pejabat dia, cik. Sebab saya kat kelas. Okey. Okey, Assalamualaikum. TN. Okey. Kat mana? Okey, kita kat sini. Okey. Jumlah insurans yang boleh insurans adalah 380,000. Tapi kita akan tengok berdasarkan berapa persen yang kita boleh insurans. Jadi bagaimana nak cari untuk A ni? 80% daripada nilai boleh insurans 380,000. Jadi awak tengok 0000 berapa? 304,000. Ini jawapan untuk Y. 1 markah je, tak banyak. Okey, B ni barulah banyak markah. Okey, rumah Encik Fazli telah mengalami kebakaran dan jumlah kerugian adalah sebanyak 75,000. Hitung bayaran pampasan yang akan diterima oleh beliau jika dia menginsuraskan rumahnya dengan jumlah 228,000 je. Sepatutnya berapa ribu kelas? Sepatutnya dia kena berapa? 304,000. Tapi dia insurans berapa? 228,000. Jadi kita kena cari apa?
kalau awak tengok di sini, jumlah yang dia kerugian adalah 75,000. Jadi kita nak tahu dia punya berapa. Maksudnya di sini 228,000 per dengan jumlah sepatut insurans adalah 304,000. Okey. Kita akan darabkan dengan kita punya kerugian 75,000. Okey. Berapa dapat? Kejap. 03 dekat sini, 03 ke atas. Habis ha. Tu je lah. 228 per dengan 304 darab dengan 75,000. Berapa? Ya, 56,250. Okey. Jangan lupa apa kita ada dalam jadual tersebut? Deductible. Maksudnya macam saya kata, tolak lagi 6,000. Barulah awak dapat jumlah 50,250 ini sebagai bayaran pampasan awak. Lepas dapat tu, tolak dengan 6,000. Ini dapat 3 markah lah. 1, 2, 3. Kalau bagi jawapan 56,250, 1 markah je lah. Lepas awak tolak deductible, dapatlah 1 markah. Dan markah akhir untuk bayaran pampasan. Boleh kelas? Boleh. Okey, saya teruskan lagi dengan soalan. Soalan ini banyak markah ni. Tak pandai nak lukis? Kena pandai lah. Ini sebab satu saja kita lukis. Dia nak daripada pandangan B. Okey, anda tidak dibenarkan menggunakan kertas graf. Okey, Rajah 5 menunjukkan pepejal berbentuk prisma tegak. Dicantumkan pada satah tegak DLJI. Mana DLJI? Okey, tengah-tengah tu. Permukaan DW. Okey, di bawah sana tu ialah kereta rentas seragam prisma. Tapak DEMLTU terletak pada satah mengufuk. Jejari. Ni kena tengok. Jejari semi bulatan VWX ialah 2 cm. Mana jejari VWX? Di sini. Ni Dia bagi tahu jejari. So maksudnya U ke D ni akan jadi berapa? 4. Kenapa? Kelas. Dia bagi tahu dekat sini jejari bulatan VWX ialah 2 cm. DU 4. Okey. Maksudnya ni apa? Ni, daripada tengah-tengah ni pergi ke atas ni akan jadi berapa? 2 cm. Radius dengan diameter. Diameter 4 kan? Okey, nasib baik dia bagi ni. Sebab apa? Nanti nak lukis sekejap lagi kot. Okey. Okey. Lukis dengan skala penuh unjuran ortogon bagi pepejal itu pada satah mencancang yang selari dengan EM sebagaimana dilihat dari B. Maksudnya awak punya mata berada dekat B ni. Okey. Apa yang awak akan nampak? Okey. Tolong dengar sini. Untuk plan dan dongakkan. Plan and elevation. Okey. Saya terang sebab atas ni sikit Okey. For plan and elevation, contoh ya. Kalau saya ada. Okey. Apa maksud plan? Plan adalah kita tengok dari atas. Plan. Bila awak tengok dari atas, tolong ambil lukis tapak dulu. Ini plan.
Plan, lukis tapak. Dari bawah, baru naik atas. Elevation, dongakkan. Maksudnya, kalau kita ada contoh. Okey. Contoh kan. Okey. Okey. Contoh saya nak cari dari dongakkan depan. Front elevation. Means daripada sinilah front. Okey. Awak akan tengok belakang dulu. Ni. Okey. Dan awak akan bandingkan dengan mana? Dengan depan. Okey. Depan mana? Ni. Baru awak tengok depan ni. Kalau sama, tak ada masalah. Semuanya pakai solid line. Sebab kita akan ada dua. One is going to be solid line. Garisan yang kita nampak. Satu lagi dash line. Garisan yang tak nampak. Unseen line. Okay. Keluar. Buka pintu. Dia takut. Ke ada orang kunci tu? Tolong buka. Oh. Ya? Tu saya kata keluar kan. Tengok dia keluar. Okey. Kalau kita ada, kalau dia buka pula. Ya kak, ada apa kak? Bergaduh dah. Engkau masuklah, engkau masuk. Kak, kak. Weh. Siapa punya tu? Siapa cakap? Oh, dari atas. Okey, makasih. Barang apa aku pun tak tahu. Okey. That one is going to be front elevation. Pandangan hadapan. Okey. Kalau kita ada, kita sampai pukul apa ni? 1. Okey. Ada lagi setengah jam. Okey. Kalau kita ada pandangan sisi. Okey, sebagai contoh. Tadi dah lukis yang tu. Nak lukis apa? Contoh je. Okey. Pandangan sisi, kalau awak tengok dekat sini, mana sisi? Daripada sebelah sini. Awak akan nampak apa? Bahagian belakang dulu. Ni belakang ni. Lepas tu awak baru tengok bahagian berdekatan dengan mata awak tu. Baru tengok dekat sini. Jadi kalau tengok dekat sini, kita akan nampak kita punya sama kan. So dapat segitiga lah kalau kita lukis. So semuanya solid. So apa yang kita nak cakap dekat sini adalah awak punya mata dekat B tu. Ini pandangan daripada sisi. Okey. So bahagian belakang tu kelas, yang ini kita akan jadikan dia sebagai apa? Tak nampak. Tak nampak. Unseen line. Okey. Soalan saya, adakah kita akan nampak lengkungan? Tak. Kamu tak akan nampak lengkungan. Mata awak bukan dekat sini. Kalau dari sini, daripada depan, awak akan nampak ni lengkungan. Daripada sana, awak akan nampak macam mana? Straight je. Straight je. Maksudnya kawan awak cakap tu macam ni. Ni. Ini pergi sana, pergi ke R dan sambung dia. Maksudnya segi 4 tepat. Dia jadi orang panggil apa? Dipenyek. Okey. Lagi apa lagi awak nampak? Yang tinggi ni confirm lah nampak, tak nampak pendek umurnya. Ni. Ini kan? Betul tak? Okey, lagi? Depan ni? Yang ni? Betul tak? Lagi? Of course, yang depan ni. Maksudnya ada berapa tu awak nampak ni? Tak nak pakai warna biru. Biru dah pakai belakang. Merah lah pula. Okey, berapa awak dapat di situ?
Awak akan nampak saya guna empat ni, empat warna belakang biru ni okey. Kamu akan ada dapat empat kita panggil pembahagian. Okey? Ada empat dekat sana. So, setiap daripada semua tu hanya 3 yang kita akan guna solid line. Manakala biru belakang tu saya akan guna dash line. Sebab apa? Tak nampak. Unseen. Dia ada tapi tak nampak. Sebab mata kita dekat B sana. Okey. Jadi cara dia macam mana? Okey. Kita akan lukis dahulu. Yang kita nampak depan-depan tu 5 cm. Nampak tak? Paling tinggi berapa? Mana paling tinggi kita? Mana ketinggian? Yang hijau. Okey. Kamu boleh kata LJ ataupun DI. Betul tak yang depan? Ni paling tinggi adalah hijau ni kan? So awak boleh cari daripada D pergi I ataupun L pergi J. Berapa? Apa berapa? Tinggi dia lah. Berapa? 8. Yes. 3 plus 5 kan? Betul tak? 3 dengan 5. So, perkara pertama awak akan lukis asas dulu. 5 tinggi 8. Okey? Okey. Okey. Guna awak punya pembaris. Contoh saya lukis dulu. Guna pembaris yang ni kena betul-betul lah. Okey. I can. If I say cannot nanti saya nak mengemok pula. Okay. So first thing, ingat first thing kita nak cari adalah kita punya besar sekali. So 5 and 8. Okay. After kita dah dapat yang itu, kita tahu depan yang kita akan dapat berapa? 5 and 3, isn't it? Yes. So means that kamu dah cari dekat sini 3 lukis solid line. Warna merah tu solid line. So contohlah ni dah 3 cm. Ini saya anggar saja Okay, this one saya lukis 3 cm. Kamu tak perlu tulis 3 cm tak perlu. Saya yang tulis ni sebab saya nak bagi tahu yang tu adalah 3 cm. Okay. Then apa saya nak buat? Belakang sana jangan lupa nak label terus dah. Kau sabar dulu. Okay. Kelas. Yang ini yang merah punya kan? Kuning dengan hijau. Kuning dengan hijau. Kuning dengan hijau. The yellow and the green. Hello. Hanya je orang kau je. Saya dekat mama komputer, dekat pejabat ada orang tak? Oh, tikus. Tu lah. Okey. Saya rasa sama kes dekat pejabat memang banyak tikus tu. Okey. Macam mana? Tak, kita orang interim. Kita orang interim. Memang KPM yang akan buat pembayaran. Interim. Okey. Okey. Sorry. Soalan saya, kelas. Kuning dengan hijau tu mana? Where is our yellow and the green?
Behind it. Putus. Putus biru. Sabar. I ask for the yellow and the green. Tak nampak? Green dia ni lah. Ni green. Kan tadi kan kita kata ni paling besar kan? So the whole thing this one adalah hijau kita. Yellow ni atas ni. Tadi aku tanya semua tak nak jawab. Okay? So dah ada dekat sana? Dah ada? Tak payahlah buat. Dah siap dah? Belum. Yang biru tu. Label dia ni. Nak label je sama. Okay. Merah dah. Kuning atas. Hijau keseluruhan. Biru belum ada. Belum ada. Kenapa? Berapa sentimeter kita ada ni? 3 campur 2. Berapa? 5. Di sini berapa? 3. So means that kamu kena cari 5. Kena buat putus-putus dash line. Okay. So maksudnya yang ini untuk biru ya. Okey. Ni. Keseluruhan ni mesti 3 campur 2 5 cm. Awak tak perlu buat Saya yang buat yang tu. Nak bagi awak nampak je. Boleh kelas? Tak perlu. Pemeriksa dia ada dah sendiri. Sekarang barulah label. Kawan kau nak label sangat. Okey, cara nak label semua orang tahu dah. Mesti mula dari depan ke belakang. Maksudnya kita akan minat ni. E, D, U. Maksudnya dekat sini. Okey, semua tahu kan nak label macam mana kan? So untuk pertama ni kamu akan nampak yang ni. So di sinilah dia. A, D, U. Lepas tu ambil pula yang belakang sana tu. Yes, M, L, T. M, L, T. Okey. Naik atas. Nampak yang merah ni. Apa yang kita nampak? F, G sahaja kan? V ada ke? Sebab FG tu 3. Nampak dah kan? Betul. FG dengan XV sebab dia sama tinggi kelas. Ini kan 3. Ini pun 3 kan? So sama aras. Betul. Boleh nampak ke-4 di sana. Okey, saya akan nampak 4 ni lah. F, G, V dan X. Belakang sana N, P, Q, S. N, P, Q, S. Lepas tu apa lagi awak nampak? Kita akan nampak apa tu? Belakang tu tinggal apa saja tu? Apa kita ada belakang ni? W dengan apa tu? Yes, W and R. Dekat dotted tu. Untuk biru kita. Atas sekali barulah kita nampak apa kelas? Yes, H, I dan juga K, J. Siap, 5 markah. Lukis saja 5 markah. Plan and elevation usually 9 marks. Selalunya 9 markah. Tapi ini dia bagi 6 je. 6 pula 5 je. Terimalah seadanya. Okey, boleh saya teruskan? Boleh.
Okey, kita pergi kepada soalan nombor 7. Okey, soalan nombor 7. Yang ini penaakulan. Logical reasoning. Okay, write down the kontrapositif. Okay, bagi implikasi berikut, seterusnya nyatakan sama ada kontrapositif itu benar atau palsu. Bukan dia tanya yang ini, tapi dia suruh buat kontrapositif. Maksud kontrapositif ni apa? Dia nak terbalikkan ayat ni. Bagi kita punya statement ni. Jika P ialah, dia guna ayat ialah nombor genap, maka P boleh dibahagi tepat dengan 2. Kalau kita nak jadikan dia kontra, apa kita nak buat? Jika P tidak boleh, sebab kita nak buat kontra. Kontra. Okey, kontra maksudnya apa? Positif akan jadi negatif. Kan? Kalau ialah jadi bukan. So dia akan jadi if P is not an even number. Kalau buat dalam bahasa Melayu, jika P, saya tulis kat mana sini jika P bukan nombor genap. Okey, jika P bukan nombor genap, maka P yes. Apa maksud awak? Jika P ialah nombor genap, maka P boleh dibagi tepat dengan 2. Maksud awak? Jika P maka Q. Jika Q maka P. Macam tu. Jika bukan Q, mana ada Q? Ni awak buat macam ni Jika P maka Q. So bila tukar dia akan jadi jika Q maka P. Okey, kita ada berapa kita punya untuk implikasi. Implikasi kita kalau ikut kontrapositif lagi? Apa lagi? Sekejap, saya tengok tingkatan 4. Ini bukan. Kontrapositif. Ini kata 5 kata 4 kan? Kontrapositif dekat mana? Kelas? Form 5 Form 4 Form 4 buku kau. Form 4 Pakti. Bab 3. Mari kita tengok. Ni dia Okey. Ni Kak. Yang awak cakap tu itu adalah implikasi. Ni, implikasi. Jika P maka Q, kita boleh buat satu lagi, jika dan hanya jika. Ini. Yang kita nak buat ni adalah kontrapositif. Kita akan guna yang sama juga. Jika Q, maka P kan? Jika bukan Q, maka bukan P. Kita akan ikut yang sama. Tambah bukan je. Boleh tak ni? Hati-hati Hati-hati tu kita kena ada semua buku ni. Pandai je cikgu. Mana kita punya kelas tadi? Ni So ini Kak, ini adalah untuk implikasi.
Yang kita ada ni adalah kontrapositif. Boleh? Elif belajarlah kan. Jadi yang ini akan jadi apa? Sama. Jika P cuma tukar, ialah jadi bukan. Maka P boleh jadi apa? Yes. Maka P tidak boleh. Kamu kena tulis semua ayat seketul-seketul kau seketul kau. Dibagi tepat dengan 2. Boleh kelas? 2 markah tu. Okey, tukar saja bukan dan juga tidak boleh. Boleh kelas? Hari ni dah belajar kontrapositif tu apa Okey, yang ke B. Yang ke B kau. 7B. Tulis premis 2. Okey, apa dia kata dekat sini? Semua fungsi kuadratik mempunyai titik pusingan. Fungsi gx mempunyai titik pusingan. Jadi, kita dah ada apa? Titik pusingan dah ada. So, kita nak kata apa? Yang tinggal apa kat sini? Fungsi gx apa? Nak cakap apa? Adakah nak cakap semua fungsi kuadratik ialah fungsi gx? Tak boleh. Ayat dia dekat sini, ni. Fungsi kuadratik. Maksudnya, yes, kamu akan dapat dekat sini fungsi gx ialah fungsi kuadratik. Itu saja. Jangan cakap semua fungsi kuadratik ialah fungsi gx. Salah. Sebab tak semestinya fungsi gx itu semua ada juga fungsi yang lain adalah fungsi kuadratik. Cuma kita bagi tahu dekat sini fungsi gx ialah fungsi kuadratik. The function gx is a quadratic function. Yang sama kita jangan ulangkan dia. Boleh? Okey. Next. Bentukkan suatu hujah induktif. Apa maksud induktif, kelas? Dia ada 2. Deduktif, induktif. Kalau deduktif, maksudnya daripada spesifik kepada induktif spesifik kepada general. Kalau deduktif, general kepada spesifik. Faham tak? So maksudnya yang ini kita akan daripada spesifik yang kita ada di sini adalah rujukan bagi nombor 3, 8, 17, 30 ini. Kita nak buat dia dalam bentuk umum, general. Macam mana? Apa yang sama dekat sini kalau awak tengok? Nombor ni sama. 3, 3, 3, 3. Tambah 2, tambah 2, tambah 2, tambah 2. Lepas tu kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Apa yang awak ada dekat sini? Bila ni 1, sebelah sini jadi kosong. Bila di sini 2, sebelah sana jadi 1. Maksudnya apa ni? 3, sebelah sini jadi 2. Sini 4, sini jadi 3. Tolak 1. Bila kita nak buat dia jadi umum, kita akan guna apa? N. So, awak akan dapat dekat sini, salin saja. 3. Okey, kalau awak kata yang hijau tu adalah N, 3N, awak nak buat dalam kurungan pun tak ada masalah. Okey. Tambah 2, sama kan? Tambah 2 kan? Okey. Yang dalam kurungan ini, dia akan tolak 1. Apa nak tolak 1? N tolak 1. Faham tak? N 1. Bila N tolak 1, 1 tolak 1, kosong. Itu kita dapat yang biru sana kosong. Yang kedua tu, bila N kita 2,
2 tolak 1 jadi 1. Faham tak? Faham tak? Lepas tu apa nak buat? Kuasa 2. Lepas tu jangan lupa tulis apa? Di mana N sama dengan berapa? Mula dengan berapa kelas N kita? 1, 2, 3, 4. 3 dot only. Wajib 3 dots only. Faham tak? Ini daripada umum, daripada spesifik kepada umum, induktif. Cikgu ulang balik. Okey, boleh. Perkara pertama, awak cari yang sama. Maksud yang sama dekat sini, yang macam saya kata di sini, yang sama dengan bawah ni. 3, 3, 3, 3. Tambah 2, tambah 2, tambah 2, tambah 2. Kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Itu yang saya pakai warna oranye tu. Boleh? Lepas tu kita nak tengok. Okey. Bila ni 1, sebelah sana jadi kosong. Kita tahu 1 nak jadi kosong, tolak 1. Betul? So, bila di sini 2, nak jadi sana akan tolak 1. Jadi 1. So, kita tahu bahawa semua sini yang warna hijau tu adalah N kita. Kita akan pakai. Yang biru tu kita ambil N kita yang hijau tu, tolak dengan 1. Kenapa tolak 1? Sebab kita dapat kosong. Bila N kita 1, yang kedua tu adalah 1 tolak 1. Dapatlah biru kita kosong. Betul? Itu persamaan pertama. Persamaan kedua, bila N kita 2, 2 tolak 1 dekat biru kita akan jadi 1 kurungan dia. Itu yang seterusnya. Maksudnya secara kita akan ambil N untuk yang pertama. Bracket yang kedua tu kita akan buat N tolak 1. Sama juga kalau awak dapat di sini, contoh. Kalau di sini dia bagi 0, 1, 2, 3. Contoh. Contoh macam mana cikgu? Ni. Contoh 3, 0, 3, 1, 3, 2, 3, 4. Contoh Lepas tu tambah 2. Di sini dia bagi 1, 2, 3, 4. Apa awak nak buat? Oh, kuasa 2. Okey, kuasa 2 juga. Macam mana? Kalau tengok dekat sini, N kita yang mana? Kosong 1, 2, 4 tu nak N. 4 datang mana ni? 1, 2, 3. Inilah N kita ni kelas. Ni 1, 2, 3, 4. Awak tak boleh kata 0, 1, 2, 4. Dia berturutan tak? Tak. Berturutan adalah N kita datang ni 1, 2, 3, 4. Depannya apa? N tolak 1. Ini yang kata N tu untuk yang berturutan. Kalau boleh dekat belakang. So, N tolak 1, di sini dapat 0, 2 tolak 1, 1, 3 tolak 1, 2. Ni dapat 3 lah, sorry. Ni 3, 4. 3, 3. 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3. Pun boleh juga. Boleh. Baru dapat berturutan. Betul. Ini pun boleh juga. Berturutan. Tapi N kita akan jadi apa? Kosong. N sama, dia akan jadi macam mana? Dia akan jadi 3 N tambah 2. Di sini